Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar tahun 1? Alhamdulillah, semua harap semuanya sihat ya. Okey, jadi ingat minggu lepas kita ada belajar pelajaran fiqh tentang wuduk. Jadi kita ulang kaji kita sebab minggu lepas kita belajar maksud wuduk, anggota wuduk dan rukun wuduk. Okey, jadi belum habis lagi. Minggu ni kita sambung ya. Okey, jadi kita ulang kaji balik sekejap, sepintas lalu. Wuduk ni apa maksud dia? Kalau kita tengok kat sini, perbuatan membasuh anggota tertentu dengan air sebelum beribadah. Ibadah ni bukan semua ibadah, tapi solat contohnya lah, solat, membaca Al-Quran, Okey, seterusnya 4 anggota wuduk macam yang kita belajar minggu lepas: muka, tangan, kaki dan kepala. 4 ni saja, tak ada yang lebih yang lain. Seterusnya 6 rukun wuduk. 6 rukun wuduk pun kita dah belajar minggu lepas. Mula dengan niat, macam mana niat wuduk, ada 2 kan. Nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala dengan nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Seterusnya nombor 2 membasuh muka. Nombor 3 membasuh tangan hingga ke siku. Nombor 4 menyapu air di kepala. Sapu, bukan basuh sapu. Nombor 5 membasuh kedua kaki ke buku lali. Dan yang terakhir, yang ke-6, iaitu tertib. Tertib ni macam Ustaz khabar minggu lepas, maksudnya mesti ikut turutan. Awak tak boleh buat nombor 5 dulu. Tak boleh. Dia mesti nombor 1, kemudian lepas tu nombor 2. Tak boleh lepas nombor 1 nombor 3. Tak boleh. Dia memang kena ikut turutan dia. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 memang kena ikut turutan. Itu maksud tertib. Okey, seterusnya ini untuk hari ini. Untuk minggu ini kita akan belajar cara berwuduk, perkara yang membatalkan wuduk, dan akhir sekali kita akan belajar doa selepas wuduk. Macam mana doa selepas wuduk tu? Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita tengok yang pertama kita nak belajar ini adalah cara berwuduk. Okey, jadi kita tengok satu-satulah. Kita kira, kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, nak berwuduk ni, yang pertama mula-mula ni sunat. Kalau tadi rukun adalah benda yang wajib buat. Kalau tak buat rukun maka tidak sah wuduk. Tapi kalau ada beberapa perkara sunat, contohnya membasuh kedua belah tangan, nombor 1 dengan 2 ni dua-dua sunat. Dua-dua sunat. Yang tak ada dalam rukun adalah sunat. Gitu Jadi yang sunat ni kalau awak dah buat, sah juga wuduk awak. Masih sah wuduk. Okey, kita tengok nombor 1. Ini adalah perkara sunat. Membasuh kedua belah tangan hingga ke pergelangan tangan. Pergelangan ni maksudnya sampai pergelangan lah. Kalau awak tengok dalam gambar tu, sampai situ je dia basuh. Maksudnya dok naik ke lengan. Dia tangan sahaja. Tangan sahaja. Okey, sebanyak berapa kali? 3 kali. Dua belah tangan Okey, seterusnya nombor 2, selepas kita dah basuh tangan, kita pun berkomor 3 kali, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Awak jangan masuk air dalam hidung awak dah keluar mula. Dia kena masuk air dalam hidung, kemudian hembus balik, keluarkan balik. Sebanyak 3 kali juga. Okey. Seterusnya tengok nombor 3. Macam mana cara melaksanakan wuduk? Nombor 3, barulah masuk rukun. Membasuh muka 3 kali. Membasuh muka 3 kali. Dan sebab apa Ustaz tulis itu serta niat? Serta niat ni maksudnya masa awak basuh tangan, awak berkomor, awak masukkan air dalam hidung, masa tu awak dok niat lagi. Dok perlu nak niat lagi masa tu. Bila membasuh muka baru start niat. Basuhan kali pertama tu niat. Niat ni bukan awak sebut di mulut, maksudnya dalam hati. Tu maksudnya niat baru start niat masa membasuh muka. Air nak sampai ke muka tu baru kita start niat. Niat berwuduk. Okey. Seterusnya nombor 4, membasuh tangan hingga ke siku. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Tangan kanan 3 kali, lepas tu tangan kiri 3 kali. Okey, boleh? 3 kali. Sunat 3 kali Seterusnya kita tengok nombor 5, menyapu sedikit air di kepala. Macam Ustaz cakap tadi, bukan basuh kepala tetapi menyapu air sedikit di kepala.
Kadang-kadang orang tersilap, orang ingatkan sapu air dekat rambut. Bukan rambut, kepala. Sebab ada manusia tak ada rambut. Awak tahu kan? Contohnya macam Ipin. Ipin tu kan tak ada rambut. Jadi sebenarnya bukan menyapu air di rambut, tapi menyapu air di kepala. Boleh je kat depan saja boleh. Nak sapu seluruh daripada depan sampai belakang pun boleh. Tapi sapu bukan basuh. Maksudnya sapu ni, air dekat tangan awak tu sekadar ada je. Bukan awak takungkan air dalam tangan. Bukan bagi banyak. Bukan bagi banyak, sikit je, sekadar ada je. Sebab tu kalau awak tengok orang-orang tua, dia nak sapu air tu, dia letak air kat tangan, kemudian dia renjis, baru dia sapu. Perasan tak? Dia renjis tu sebab apa? Sebab dia tak mahu bagi air banyak kat tangan dia. Dia sapu je. Okey. Seterusnya nombor 6 pun yang ni sunat. Nombor 6 ni sunat. Menyapu sedikit air ke kedua telinga. Dua-dua telinga sekaligus. Tengok abang tu buat tu. Dalam gambar tu. Dia sapu sekaligus dua-dua telinga. Sapu sekaligus dua-dua telinga sebanyak berapa kali? 3 kali juga. Okey. Seterusnya yang ke-6, membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Kalau awak perasan Ustaz tulis ni, kaki kanan dan kaki kiri. Maksudnya habiskan kaki kanan dulu 3 kali, sapu kaki hingga ke buku lali. Awak tahu kan buku lali? Kita belajar dah minggu lepas buku lali tu apa. Okey. Basuh kaki. Yang ni bukan sapu ni, yang ni basuh. Maksudnya air tu kena banyak lah untuk awak basuh. Dan maksud basuh juga awak kena genyeh. Genyeh lah orang Terengganu panggil. Genyeh di celah-celah jari, di celah-celah kuku. Genyeh dekat atas kaki, bawah tapak kaki. Genyeh sikit. Genyeh tangan lah. 3 kali juga. Buat kaki kanan dulu, lepas tu kemudian buat kaki kiri. Macam Ustaz khabar minggu lepas. Boleh tak lebih daripada buku lali? Boleh. Bawah pada buku lali tak sah lagi. Kena atas daripada buku lali boleh. Boleh. Okey. Dan seterusnya yang terakhir nombor 7 iaitu tertib, iaitu melaksanakan semua mengikut turutan. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, memang kena ikut turutan. Tak boleh lepas nombor 1, nombor 3 macam Ustaz buat dia. Itulah tertib maksudnya. Okey, habis cara berwuduk. Senang je cara berwuduk kan. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang boleh membatalkan wuduk. Kalau tengok slide Ustaz ni, dia macam bergerak-gerak sikit. Ada 5 perkara yang boleh membatalkan wuduk. Okey, jadi yang pertama kita tengok yang belah kanan atas ni. Tidur dalam keadaan punggung tidak tetap. Maksudnya kalau awak tidur baring, kalau awak punya tubuh tak bergerak, maksudnya tak terangkat punggung awak, maka wuduk tidak batal. Tetapi kalau awak baring tidur, awak bangun-bangun tu keadaan awak lain dah. Jadi maksudnya punggung tidak tetap lah tu. Ataupun awak tak baring, awak meniarap, maksudnya punggung awak terbuka. Dia kira tidak tetap juga. Tetap ni maksudnya punggung tu lekat dekat tanah tu. Dekat latar ataupun dekat tilam tu, dia lekat gitu. Dia tak gerak-gerak. Itulah. Biasanya kalau orang tidur masa duduk, masa duduk biasanya punggung tetap. Contohnya macam pergi solat Jumaat, biasa masa khutbah ada orang tidur kan, tertidur, bukan disengaja tidur. Dia tertidur masa orang baca khutbah tu, maka masa tu wuduk dia tak batal. Sebab apa? Sebab punggung dia tetap je. Tak ada lah dia gerak-gerak bangun ke. Tidur je. Tidur di situ, tempat yang sama. Kalau awak tengok gambar gerak ni, dia tidur memang ni memang batal wuduk lah kalau gerak gini tidur. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2 dekat bawah ni. Dia kata keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Maksudnya apa? Keluar ke sesuatu daripada kemaluan awak yang depan atau belakang. Sama ada keluar najis ke atau keluar angin ke, dia kira batal juga. Kalau lah keluar ikan seekor, batal juga. Dia keluar sesuatu, keluarlah apa benda pun, sesuatu daripada kubur dan dubur, maka batal wuduk awak. Tu gambar tu hiasan dia tu, ada panda. Okey, seterusnya kita tengok belah kiri ni, bersentuh kulit lelaki dan perempuan tanpa berlapik. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan tanpa berlapik ni maksudnya kulit lelaki dan perempuan yang kalau besar lagi dia boleh nikah. Kalau besar lagi dia boleh nikah, maka
batal wuduk dia. Tetapi kalau adik-beradik boleh tak? Adik-beradik tak apa, tak batal wuduk Contohnya awak dengan kakak awak ataupun dengan abang awak berlainan jantina, lelaki dan perempuan. Tapi sebabkan adik-beradik tak apa, adik-beradik tak apa, tak batal wuduk. Anak dengan ayah, anak dengan mak tak apa juga, tak batal wuduk. Semua tu orang-orang yang kita tak boleh kahwin. Tapi kalaulah orang yang contohnya kawan dalam kelas awak, tak boleh kawan dalam kelas tak boleh, ataupun dengan cikgu, tak boleh kau. Dia jadi batal wuduk. Sentuh je kulit, tak kira lah kulit belah mana. Yang gambar ni tangan ni tunjuk kau. Contohnya sentuh tangan awak dengan pipi, tak boleh kau. Ia kulit juga. Tak boleh. Kalau baju tak apa, sentuh baju sikit tak apa baju. Ia kulit, kena je kulit memang batal. Kalau lelaki dengan lelaki boleh tak? Boleh. Tak kisahlah dia siapa pun. Kalau lelaki dengan lelaki tak apa, puang dengan puang pun sama tak apa. Tak apa tu maksudnya tidak batal wuduk. Okey, seterusnya kita tengok makhluk ni apa benda tu buat apa gerak gitu Okey, yang ni dia adalah kucing pula orang ni. Seterusnya apa yang membatalkan wuduk, dia hilang akal sebab mabuk, pitam dan gila. Dia hilang akal. Kalau seseorang tu dia mabuk, tak kisahlah mabuk sebab apa pun. Macam kita tahu mabuk sebab minum arak. Orang kafir biasa kafir mabuk sebab minum arak. Biasanya kita tahu gitu. Tapi ada tak mabuk lain? Ada mabuk lain. Contohnya dia tak biasa naik kereta. Dia tak pernah dalam hidup dia naik kereta. Sekali tu ayah dia bawa beli kereta baru Dia tak pernah ada kereta. Lepas tu dia naik kereta tu, jalan sikit dia pun rasa pening. Mutah-mutah. Itu mabuk lah tu. Kalau mutah saja tak batal, tapi sebab mabuk. Sebab mabuk dan dia hilang akal. Kalau dia tak hilang akal tak apa. Hilang akal ni maksudnya dia tak sedar diri. Dia tak sedar diri. Maka dia batal wuduk. Seterusnya pitam. Pitam ni kita panggil pengsan lah Pengsan, bila pengsan memang kita tak sedarkan diri. Dia jadi kira hilang akal juga. Dan yang last sekali, yang tidak sedarkan diri atau hilang akal ni adalah gila. Gila dia memang tak sedar diri dia memang hilang akal. Jadi kalau gila, pitam dengan mabuk ni, kalau sampai hilang akal maka batal lah wuduk kita. Gila ni, kalau tengah orang tu dia ada wuduk, lepas tu tiba-tiba dia gila sekejap. Gila sekejap memang batal wuduk. Ada buahnya atas kepala dia ke, lepas tu dia jadi gila sekejap, batal wuduk. Macam mana kalau orang tu memang dah gila, lepas tu dia ambil wuduk, macam mana? Okey, untuk orang yang memang dah gila, dia punya amalan tidak dikira. Dia punya amalan tidak dikira sebagai dosa atau pahala. Okey, seterusnya yang terakhir, perkara yang membatalkan wuduk yang kelima adalah menyentuh kemaluan menggunakan tapak tangan ataupun perut jari. Tapak tangan ni maksudnya depan tangan ni. Kalau kita sentuh, kita guna tapak tangan lah. Tahu kan tapak tangan? Kita sentuh sesuatu, kita pegang sesuatu, kita guna tapak tangan. Kalau belakang tangan ni tak panggil tapak tangan. Tapak tangan ni hot depan hot depan kita sentuh sesuatu. Perut jari ni adalah bila kita sentuh sesuatu kan, tu perut jari. Yang belakangnya kuku. Belakang bawah kuku nak katakan depan lah, depan jari tu orang panggil perut jari. Yang belakang tu kuku. Kalau sentuh dengan kuku, sentuh dengan belakang tangan, tak batal wuduk. Sentuh kemaluan dengan belakang tangan tak batal wuduk. Yang batalnya bila sentuh dengan tapak tangan dan perut jari, barulah batal. Ini adalah 5 perkara yang membatalkan wuduk lah. Okey, seterusnya kita pergi yang terakhir sekali kita nak belajar pada hari ini adalah doa selepas wuduk. Ini yang Ustaz nak minta tolong awak semua hafal doa selepas wuduk. Dia panjang sikit tapi senang je sebenarnya. Tengok Ustaz baca. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, ingat tak? Asyhadu an la ilaha illallah memang kita senang ingat. Wahdahu la syarikalah. Ingat wahdahu la syarikalah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Abduhu wa rasuluhu. Okey, boleh insya-Allah slow-slow. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin, ibadikas salihin. Jadi ini adalah doa selepas wuduk. Kalau boleh setiap kali lepas kita wuduk kita baca doa ni. Awal-awal mungkin kita susah nak ingat, tapi bila kita amal sokmo memang akan ingat. Bila amal sokmo memang akan ingat. Okey, boleh sama-sama dengan ustaz, masing-masing dekat rumah masing-masing sama-sama dengan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ustaz Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, boleh? Okey, boleh ulang-ulang. Semoga suatu hari nanti awak ingat. Memang bagus kalau ingat ni. Jadi kita amalkan dalam hidup kita. Okey, sekali lagi sama-sama kita baca. Start baca laju-lajulah ni. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, jadi itu bahasa Arab dia. Kita tengok maksud dia dalam bahasa Melayu pula. Asyhadu an la ilaha illallah, maksud dia aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Kemudian wahdahu la syarikalah, maksud dia tidak ada yang menyengutukannya. Menyengutu ni maksudnya menduakan Allah. Tak ada yang tak ada dua. Allah tak ada dua, ada satu je. Dan seterusnya wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hambanya dan pesuruhnya. Ini kita macam bersyahadah jugalah. Okey, seterusnya kita pun minta kepada Allah. Kita minta Allahumma ya Allah ij'alni, maksudnya jadikanlah aku minat tawwabin, daripada kalangan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirin, daripada orang-orang yang menjaga kebersihan. Mutatahhirin ataupun orang yang bersuci. Waj'alni, dan jadikanlah aku daripada ibadika, hamba-hambamu as-salihin, yang soleh. Kita minta dengan Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang soleh. Okey, faham Jadi ini doa selepas wuduk. Boleh amalkan slow-slow. Kalau dah ingat, awak boleh print ke benda ni, awak tulis tangan ke, awak tepek dekat tempat awak biasa ambil wuduk, kat dinding tu ke, ataupun kalau tempat awak biasa ambil wuduk tu dalam tandas, dah on let tepek benda ni, awak tepek dekat luar apa, dekat luar, ataupun dekat tempat awak nak sembahyang, awak biasa sembahyang, awak tepek kat situ. Jadi lepas awak ambil wuduk, awak pergi cepat-cepat kat situ, awak pun doa lepas ambil wuduk, sebelum start solat. Okey, alhamdulillah, saya rasa okey. InsyaAllah sampai situ je. Yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang tu daripada diri ustaz sendiri. Okey, jadi sampai situ je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.